أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه الكرام شيء لله لهم وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita pada petang ini untuk sama-sama kita berada di dalam kuliah asar dalam daurah kitab 10 kelebihan menjadi pendamping Al-Quran. Dan pada masa yang lalu kita telah membicarakan kelebihan yang pertama, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang menjadi pendamping Al-Quran dia akan memperoleh pahala yang besar. Dan kelebihan yang kedua, orang yang menjadi pendamping Al-Quran hidupnya sentiasa di atas landasan kebenaran. Maknanya dia tidak akan menjadi orang yang sesat. Dan pada petang ini kita akan membicarakan tentang kelebihan menjadi pendamping Al-Quran yang ketiga dan yang keempat, iaitu yang ketiga, sebaik-baik bekalan bertemu Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum la tarji'una ila Allah bi syai'in afdala mimma kharaja minhu, ya'ni Al-Quran. Sesungguhnya kamu tidak akan kembali kepada Allah dengan sebaik-baik perkara yang kamu bawa selain Al-Quran. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Allahu Akbar. Hidup kita di dunia sentiasa memerlukan kepada bekalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di mana pun kita nak menuju, kita perlu kepada bekalan. Allahu Akbar. Kalau nak masuk sekolah agama atau sekolah asrama penuh pun, dia ada standard yang perlu dia capai. Itu sebagai bekalan orang tu nak masuk ke sekolah asrama penuh. Begitu juga kalau kita nak masuk ke tahfiz, dia ada bekalan dia, sekurang-kurang bekalan dia kena boleh baca Quran. Kalau dia tak boleh baca Quran, jangan masuk tahfiz lagi. Dia belajar sampai boleh baca baru masuk tahfiz. Sebab apa? Banyaklah sebab dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah juga kita yang nak balik ke rumah, maka kita perlu ada bekalan kita nak balik ke rumah. Apa dia bekalan kita? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bekalan kita adalah mungkin boleh jadi kerja rumah yang diberikan, supaya kita tak jadi orang yang lupa hakikat asal usul dia. Dia tak tahu kata dia hafal Quran, balik-balik rumah dia dah jadi mafia lah. Sebab apa? Dia tak ada bekalan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga kita daripada rumah nak mai ke sekolah kena ada bekalan, kena ada modal. Di antara bentuk bekalan ni apa dia? Semangat nak belajar. Kalau tak ada bekalan tu, maka kita tidak akan berjaya, kita akan karam. Begitu juga kita nak musafir daripada satu tempat ke satu tempat, dia kena ada bekalan, minyak dan sebagainya. Minyak kereta, duit ringgit, baju. Hari ni orang nak pergi Mekah, Madinah, hari ni orang kena bawa baju sejuk. Sebab sekarang ni sejuk kat sana. Katanya sekarang ni sejuk kat sana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak bawa baju sejuk, maka dia tak boleh nak hidup kat sana. Allahu Akbar. Allah sebut dalam Al-Quran, sebaik-baik bekalan adalah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kalian membuat bekalan. Sebaik-baik bekalan adalah taqwa. Termasuk di antara makna taqwa adalah kita menjadi pendamping Al-Quran. Kita menjadi pendamping Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Hari ni mak dan ayah bila nak mati, bila dah berusia, dah orang kata sampai ke fasa akhir-akhir hayat dah, dia duk fikir nak tinggal dekat anak dia macam-macam lah. Nak tinggal tanah, nak tinggal kereta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak tinggal emas, nak tinggal aset, duit ringgit. Kata Allah, bekalan tu perlu. Tapi bukan sebaik-baik bekalan. Sebaik-baik bekalan kita ajak anak kita cara mentaati Allah, jadi orang bertakwa. Sebaik bekalan adalah ajak anak kita untuk melaksanakan solat. Sebaik-baik bekalan adalah kita ajak anak kita semayang, ajak anak kita suka kepada majlis ilmu. Tu sebaik-baik bekalan. Kalau kita bagi tanah dekat dia, kereta dekat dia, hari ni mungkin kita kata dia baik. Lagi 10 tahun kalaulah dia ada duit, lepas dia mati, lepas kita mati, tanah tu, satu bidang tanah, contohnya satu relung, dia jual dapat 70,000. Boleh jamin ke 70,000 tu dia akan jadi orang yang baik? Boleh jamin ke 70,000 tu akan dia gunakan ke jalan yang sepatutnya? Ustaz, anak saya baik Ustaz. Ya, betul baik. Tapi kawan yang ada sekelilingnya. Sebab tu kata Allah, wa tazawwadu, nak buat bekalan tak apa, tapi sebaik-baik bekalan adalah kita bagi takwa pada anak kita, ajak dikenal Allah. Kalau dia ada harta yang sedikit, dengan dia bertakwa, Allah akan kayakan dia. Kalau dia ada harta yang banyak, dengan dia bertakwa, dia akan gunakan harta itu ke jalan yang baik. Dia tak akan jadi orang yang mendurhakai Allah. Tu sebaik-baik bekalan apa dia? Takwa, jadi orang baik. Dalam hadis Nabi sebut, kamu tidak akan kembali kepada Allah dengan sebaik-baik bekalan. Apa bekalan yang kita nak bawa ni? Hak paling hebat, yang paling agung adalah kita bawa sesuatu yang datang dari Allah. Apa dia datang dari Allah ni? Al-Quran, kalamullah, kalam Allah, Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, anak-anak para pelajar yang dikasihi dan dirahmati Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kalau ada orang mati, dan pahala yang paling mudah kita nak buat, dan pahala itu sangat besar, adalah Quran. Paling mudah nak buat. Kalau nak sedekah boleh kan, bukan tak boleh, tapi susah sikit dari Quran. Ustaz ingat, Allah yarhamha tu Ustaz Hajjah Aminah binti Husin, Allah yarhamha, dan Haji Robli bin Ma'arif, ayah dan mak kepada Syekh, Tuan Guru Syekh. Ada satu yang Ustaz belajar daripada keluarga Syekh ni, puak-puak menakan Ustaz lah, satu benda baik yang Ustaz tak pernah dengar orang lain buat, mereka buat. Tu Ustaz meninggal, saya ingat 2 tahun lebih dah meninggal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Meninggal 2 tahun lebih dah. Hebat keluarga ni, hebat keluarga Syekh ni, apa dia? Daripada hari pertama arwah Tok meninggal, bulan tu dia buat khatam Quran 30 juzuk. Buat semua. Hadiah pahala baca dekat Tok, dekat Wan. Bulan depan buat lagi 30 juzuk adik-beradik, hantar pahala. Bulan depan buat lagi. Sedap tak sedap? Lebih 2 tahun dah buat sampai saat ni. Ada tak keluarga kita yang buat macam tu?
Ustaz tak pernah dengar lah, wallahualam. Orang biasa buat sebulan setahun sekali boleh jadi, Pak. Mungkin hari lahir, orang kata haul kan, ulang tahun kematian ke, tarikh meninggal, kita buat lah. Tapi kalau tiap-tiap bulan Ustaz tak pernah dengar. Hak ni Ustaz belajar. Allahu Akbar. Kita bila mak kita meninggal, ayah kita meninggal, kita kena syukur kalau dia Islam. Kalau mak ayah kita Islam, dia mati, kita syukur sebab dia Islam. Bila dia Islam, kita boleh hantar pahala pergi dekat dia tiap-tiap hari, tiap-tiap masa kita boleh pergi hantar pahala. Ada satu video Ustaz tengok, satu orang ni baru masuk Islam. Dalam ceramah tu dia teriak, dia kata, wahai hadirin sekalian, saya orang yang baru memeluk agama Islam. Tidakkah kalian menghargai nikmat Allah yang Allah kurniakan kepada kalian semua, tidak kurniakan kepada saya? Saya sangat menyayangi ibu saya sangat mencintai ibu saya. Tapi apakan daya, ibu saya mati dalam keadaan tidak mengucap dua kalimah syahadah, mati dalam kekufuran. Saya menanggung kesedihan sehingga ke saat ini. Dia kata, kalian yang ibu bapa kalian telah meninggal dunia, ibu bapa kalian adalah orang yang muslim. Jika kalian rindu kepada mereka, jika kalian sayang kepada mereka, kalian boleh menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada ibu dan ayah kalian. Saya apa boleh buat? Tidakkah kalian memahami makna ini? Tu je. Faham tak? Dia sayang mak dia, tapi nak buat apa? Doa tak boleh, hadiah Fatihah tak boleh, baca Quran tak boleh, sedekah dekat mak tak boleh, menanggung sedih saja. Mak nak buat apa tak boleh. Tu. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, adik-adik para pelajar Bani dan Banat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Ustaz pun ada sedih juga meninggal. Ada satu orang orang Jepun meninggal, Ustaz rasa sedih. Serius tak rasa sedih? Sedih lah. Nama orang tu adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Akira Toriyama. Tu dia nama. Kenal? Dia bukan Islam, tapi Ustaz rasa sedih dia mati. Dia mati, baru mati kemarin kot, hari ni bulan Ramadan ni kan. Tapi bukan Islam. Sebab apa sedih? Sebab dia ni orang yang berjasa menghiburkan generasi Ustaz. Orang yang lahir 90-an ni kan, tahun 90-an adalah orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sentiasa melalui fasa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dihiburkan dengan satu filem. Tiap-tiap Sabtu Ahad ada filem tu. Nama filem tu Dragon Ball. Dah dengar? Apa dah adang ke zaman tu? Ya Allah. Masa Ustaz duk tengok Dragon Ball tu tahun 2000, apa ada lagi? Ada dah 2000. Tak ada lagi. Dragon Ball saya. Lepas tu dia main zaman Naruto, lepas tu One Piece, satu lewat-lewat dah. Zaman Ustaz Dragon Ball, Ustaz ingat lagi hari tu, hari Sabtu tu, seronok. Kalau hari Sabtu tu terpacak depan TV nak tengok Dragon Ball, ingat lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Watak dia Raja Piccolo, di antaranya pendekar penyu, apa lagi, Goku, Vegeta. Banyak orang nama-nama. Bila dia mati kata, sedih dia kata, teringat zaman tu. Hari Sabtu tengok, hari Ahad tak boleh tengok. Sebab apa? Sebab hari Ahad dekat Kedah ni sekolah. Pilah sekolah. Bila pergi sekolah time rehat tu, lari pergi rumah kawan, suruh dia buka tirai, kami nak tengok keluar. Tengok kata, berkumpul ramai ni. Apa tak tahu zaman tu, apa budak-budak gadget ni. Tekan kat phone dah, semua ada dah. Kami zaman tu nak dapat cerita Dragon Ball ni cukup berharga. Dia mati. Sedihnya. Terima kasihlah menghiburkan kami waktu kecil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Maka bekalan yang boleh kita hantar kepada orang yang mati adalah Al-Quran. Pahala akan sampai kepada mereka. Allahu Akbar. Bila kita sebut, ya Allah, pahala baca Quran aku daripada pagi sampai petang ni, sampaikan kepada tok aku. Ya Allah, sampaikan. Allah pasti sampaikan. Buat tak? Tak buat.
Itulah hadiah paling bernilai. Pahala kita baca tu memang ada dah, Tuhan sedia untuk kita. Dan kalau kita kata apa, dan kalau tahlil dia panggil apa, thumma thawaban mithla dhalik, wahai Allah, pahala ni jadikan seumpamanya hadiah ni sampai kepada orang tu. Tiap-tiap bulan ustaz hantar pahala pergi kat Tok dengan Tok Wan, tiap-tiap bulan. Bahkan dekat ustazah dengan syekh pun ustaz hantar pahala ni, depa hidup lagi. Baca Quran, baca ulang. Esok musabaqah ustaz-ustaz pula. Kan? 4 orang ustaz esok nak bertanding, tapi depa kata kali ni tak payah bagi pelajar tengok lagi. Tahun depan ustaz bagi apa tengok. Bukan musabaqah 10 juzuk ni punya cerita. 30. Jadi nak ulang bagi 30 juzuk ni bukan satu benda yang mudah, tidak. Kita nak ingat 3 juzuk pun makan, tidur, bangun, nak ulang 3 juzuk tu. Satu juzuk pun tak lepas mutar kata tu. Ni 30 juzuk. Ustaz baca Quran, ulang Quran, habis, ya Allah, pahala ni hantar pergi kat ustazah, hantar pergi kat syekh, hantar pergi kat tu, hantar pergi kat wan. Esok buat betul lagi. Sebaik-baik bekalan kita hantar pada orang mati ataupun siapa-siapa adalah Quran. Tu bekalan paling baik, paling hebat, paling agung di sisi Allah. Kenapa tak buat? Buatlah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Quran ni sebab apa? Di dunia lagi Allah dah tunjuk dah Quran. Banyak kebaikan yang kita akan dapat. Yang penting apa dia? Jaga Quran. Kalau orang lain murah rezeki, orang Quran Allah buka lebih daripada tu lagi. Orang lain kerja dari pagi sampai malam nak capai sesuatu, orang yang jaga Quran ni Allah beri dengan mudah dekat dia, buka banyak jalan-jalan kebaikan. Orang ni sulit nak selesai satu masalah ni dengan nak kena minta macam-macam lah nasihat orang tu orang hafal Quran, Tuhan tunjuk jalan mudah selesai masalah. Bekalan di dunia Quran. Dan Quran ni juga sebaik-baik bekalan ni kata Allah. Waktu mati Quran yang tolong kita dulu. Kita selawat dekat Nabi SAW, kita akan dapat syafaat Nabi. Tapi lambatlah syafaat Nabi. Bukan tak bagi selawat, tidak. Tak bagi tahu kata jangan tinggal Quran. Kita masuk kubur, syafaat Nabi tak mula lagi dalam kubur. Kalau kita masuk kubur tahun 2024, kiamat berlaku lagi 40 tahun. 40 tahun tak ada syafaat Nabi dalam kubur. Tapi ada syafaat Quran. Faham tak ni? Sebaik-baik bekalan tu Quran. Bangun di pada mahsyar, bekalan Quran tak akan tinggal dengan kita. Allahu Akbar. Dia akan payungi kita, akan memberi syafaat pada kita sehingga kita masuk ke syurga. Ya, itu kita tak masuk tajuk tu lagi. Baik, jadi kelebihan yang ketiga bagi orang yang menjadi pendamping Al-Quran adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bekalan yang dia bawa itu adalah bekalan terbaik. Jangan cari bekalan lain lah. Kalau orang kata ni nak jadi wali Allah, nak jadi orang soleh, nak jadi orang yang Allah redha, kita ikut tarikat tu, ikut tarikat ni. Bukan tak boleh. Tapi sebaik-baik tarikat adalah Quran, kata guru Ustaz. Hang jaga Quran, hang amal Quran, hang faham Quran, hang renung Quran, hang baca Quran dalam sembahyang, hang bawa kereta, hang baca Quran, duduk dengan Quran, hidup dengan Quran. Ketika bosan cari Quran, ketika sedih cari Quran, ketika happy cari Quran, ketika ingin mendapat ilmu cari Quran. Cari Quran. Maka tu sebaik-baik bekalan. Allahu Akbar. Qala, masuk hadis keempat. Kelebihan keempat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bagi orang yang menjadi pendamping Al-Quran adalah diangkat kedudukan. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah memuliakan sesuatu kaum dengan kitab ini, yakni Al-Quran, dan Allah merendahkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, golongan yang lain pula dengan kitab ini. Muslimin dan muslimat, adik-adik, anak-anak para pelajar yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kalau kita nak kedudukan di sisi Allah, kedudukan paling tinggi sekali, jadilah Ahlul Quran. Itu paling tinggi sekali, kedudukan paling tinggi sekali. Kan?
Ilmu seluruh para nabi itu duduk dalam Quran. Allahumma salli ala sayyidina, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, mushaf, suhuf Nabi Ibrahim, semua itu ada dalam Al-Quranul Karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Quran ni dia menceritakan ilmu yang dulu. Dia bukan kitab sejarah, tapi sejarah umat dulu ada dalam tu. Dia mencerita apa yang berlaku pada hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia copy paste balik dia kisah di Quran ni. Dia adalah perkara berulang, cuma watak berbeza. Dulu nama orang tu Fir'aun. Lah bukan Fir'aun, mungkin nama apa tak tahulah. Dulu watak orang ni namanya Nabi Musa. Tapi zaman lah ni orang yang bawa ajaran dan jalan yang sama tapi nama lain. Setiap zaman dia berulang. Bila mana Islam ditindah, zaman dulu pun ada zaman Islam ditindah. Ada orang berjuang Islam sampai tahap dibuang keluarga, zaman lah pun ada. Ada orang berjuang Islam sampai tahap dibunuh, dalam Quran cerita, zaman lah ada. Ada benda yang sama ya. Ada satu kaum yang lawan Allah, Allah turunkan azab. Zaman lah Tuhan turun azab dah. Turun azab lebih berat dari umat dulu lagi. Lebih berat lagi. Cuma hidup je kita ni, tapi jauh dari rahmat Allah. Orang dulu hidup dalam murka Allah tak lama, orang lah lama. Kan? Duduk dalam 10 tahun, 20 tahun dalam murka Allah, Allah binasakan mereka. Oh, zaman lah 1000 tahun duduk dalam murka Tuhan. Esok Tuhan azab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lebih dahsyat lagi jika Allah turunkan azab tu, panggil kiamat besar, kiamat kecil, kiamat besar. Umat dulu tak ada tu kiamat kecil, kiamat besar tu. Umat lah ada. Sebab apa? Sebab umat lah ni orang yang ataupun manusia yang banyak mendurhakai Allah. Mereka akan melihat keadaan kiamat yang dahsyat tu. Umat dulu pun tak tengok. Dahsyat lagi musibah azab Tuhan ke umat kita ni, tak sampai masa lagi je. Benda yang sama ni, watak tu, nama orang yang memegang watak tu berbeza, tapi perkara yang sama. Nak tahu apa berlaku pada hari ini? Baca Quran. Lepas daripada ni, apa berlaku? Baca Quran. Lepas kubur, apa berlaku? Baca Quran. Nak murah rezeki, baca Quran. Nak alim, baca Quran. Nak tahu tentang pentadbiran dunia, politik, baca Quran. Quran semua. Tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Orang yang menjadi pendamping Al-Quran akan diangkatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu sanak pesan, jangan niat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mengaji Quran, menghafal Quran kerana nakkan kedudukan yang manusia berikan. Jangan. Kita nak kedudukan yang Allah, yang Nabi janjikan. Tu, pegang tu. Apa pangkat yang manusia berikan? Al-Hafiz. Siapa bagi tu? Siapa bagi? Manusia bagi. Jangan cari tu. Awak zaman Nabi tak hafal Quran lah, Nabi Muhammad? Hafal. Ada orang Nabi Muhammad Al-Hafiz. Sina Abu Bakar tak hafal Quran lah? Ada orang buat Sayyidina Abu Bakar Al-Hafiz, ada. Imam Syafi'i bukan 7 tahun baca Quran dah. Ada orang panggil Al-Imam Syafi'i Al-Hafiz, ada. Tu panggil gelaran manusia. Jangan kita nak tu. Kalau kita nak hak tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sedang menggali lubang kebinasaan. Ingatlah. Tak ada kebaikan langsung orang hafal Quran sebab nak jadi Al-Hafiz. Sebab sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekalung sijil saja tak ada apa. Orang koyak ni, dia nak Quran kat sini ni, Quran dalam dada ni. Hak kita nak apa dia? Apa sesuatu pangkat yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, iaitu Ahlullah. Itu kita nak. Kita nak Allah yang iktiraf kita. Kita tak mau manusia iktiraf kita. Kalau orang tak tahu kata kita hafal Quran pun tak apa. Kita pergi sembahyang dekat satu masjid, tok imam tak tahu kita hafal Quran, tak apa. Kita bukan nak orang tahu. Kita nak Allah iktiraf kita. Kita bukan nak manusia iktiraf kita. Kalau hari ini kita hafal Quran, kita nak manusia iktiraf kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sama ada dua. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak payah hafal Quran. Yang kedua, tukar niat lah ni, tak payah hafal Quran. Kalau nak manusia iktiraf, nak jadi Al-Hafiz, mak kata nanti habis mengaji dapat sijil, mak bangga, mak tak payah. Ataupun tukar niat kita. Kalau tak boleh tukar niat, tak payah hafal Quran.
Sebab apa? Orang yang menghafal Quran kerana nakkan pangkat di sisi manusia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahu akbar. Orang ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebenarnya dia menghabiskan usianya ke dalam jalan yang sia-sia. Dia macam orang yang jek baju tetah balik, jek baju tetah balik. Orang jek baju sebab tak pakai, betul tak? Jek baju. Ada orang ni jek baju dia tetah, jek baju dia tetah. Bila nak siap baju? Dah siap dua helai baju, dia tetah balik dua helai baju tu. Ada orang macam tu. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Ada orang yang buat perkara sia-sia. Apa dia? Orang hafal Quran sebab nak pengiktirafan manusia. Dia termasuk di antara orang yang belajar kerana dunia. Kata Nabi, man ta'allama ilman, siapa yang belajar sesuatu ilmu, tujuan dia belajar ilmu ni apa dia? Liumariya bihi sufaha. Dia nak menjadi orang yang dia pandang tinggi di kalangan orang bodoh. Orang kata dia tu orang alim, dia tu doktor, dia tu PhD, dia tu maulana. Dia nak pangkat tu. Ataupun dia nak manusia mengangkat tinggi dia. Kata Nabi, orang macam ni Tuhan sedia dah tempat dia dalam api neraka. Tak mati pun tempat dalam neraka ada dah. Nak belajar sebab dunia tak? Nak belajar sebab pangkat yang manusia bagi tak? Kita nak apa? Kita belajar kerana kita nak menggelar pangkat yang Allah janjikan ahlullah. Kita orang belajar Quran, Allah akan angkat kedudukan sehingga dia menjadi kaum kerabat Allah. Kaum kerabat Allah, bukan kaum kerabat MB, bukan kaum kerabat Perdana Menteri, orang paling kaya di dunia. Ni kaum kerabat Tuhan semesta alam, Allah Azza wa Jalla. Kita orang kanannya, kita orang istimewa di sisinya. Tu kita nak. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran adalah kaum kerabat Allah dan orang yang istimewa di sisi Allah. Tu hak kita nak. Tu Nabi sebut, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah mengangkat kedudukan sesuatu kaum ni disebabkan Al-Quran ni. Orang Quran ni jangankan secara orang panggil ghaibiyat, benda kita tak nampak ni, Tuhan angkat kedudukan kita. Nampak dah kedudukan? Tak nampak kan? Saya kata dia ni wali. Wali macam mana wali? Tu wali tak, macam mana nak tahu kata dia ni wali? Tak nampak kedudukan dia tinggi. Bila dia berjalan tu macam mana? Cara jalan dia nampak macam tinggi je. Macam tu lah. Dia manusia macam kita. Pangkat ni, kedudukan ni, darjat ni, dia ghaibiyat. Benda yang Nabi cerita, kita tak tahu hakikat tu macam mana. Kata Nabi, satu darjat dengan satu darjat ni macam langit dan bumi. Tu ghaibiyat. Hak zahir ni pun hakikatnya orang hafal Quran Allah angkat dah senang dah. Kalau lah satu pusat pengajian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pengajian kitab pondok kan, tak ada tahfiz, dia suram. Okay. Dia ada pusat pengajian tahfiz, dia ada pusat pengajian pondok mengaji kitab kan. Tiba-tiba tahfiz tak ada, dia suram sikit. Tapi bila ada tahfiz, dia seri. Orang yang sama ya, cuba depan ni hafal Quran. Orang yang sama tu angkat kedudukan. Satu kampung yang ada pusat tahfiz akan dikenali oleh orang lain. Seluruh masyarakat berbanding kampung 2-3 sebelah tu hak orang tak ada tahfiz. Dia Tuhan angkat. Bila orang sebut nama kampung ni, oh ada tahfiz itu. Orang kenal sebab ada tahfiz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu Allah angkat kedudukan kampung. Siapa orang nak kenal kampung tu? Kan? Siapa orang nak masuk kampung tu? Orang masuk sebab ada pusat pengajian Quran. Begitu juga sesebuah nama keluarga akan diangkat bila ada seorang hafiz. Keluarga ni bukan ada apa dengan ayah motong kan, mak dia apa lagi, mak dia suri rumah. Biasa je lah keluarga orang susah kan. Tapi bila ada satu orang anak hafal Quran, orang kampung kenal keluarga tu. Orang pun kenal. Sebab apa? Sebab hafal Quran. Tok Imam pun kenal. Tok Imam tak larat tapi masjid, Tok Imam telefon, Imam Zat. Tok Imam ganti, Tok Imam Zat semayang tarawih sebagainya. Semakin ramai keluarga tu menghafal Quran, semakin keluarga tu nama dia tinggi.
Tu Allah kata, Nabi kata, Allah mengangkat sesuatu kaum dengan kitab ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Macam kampung Bukit Temaga kan, depan tu. Tahu tak Bukit Temaga? Tahu tak tahu? Orang bukan tahu sebenarnya. Bukit Temaga, Kuala Nerang, Port Senor. Tapi bila Pak Sumit ada situ, Ahlul Quran, orang kenal ada Bukit Temaga. Orang saya sebut lagi, rumah Pak Sumit Bukit Temaga kat mana? Orang tahu nama kampung tu. Ahlul Quran ada kat situ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang dapat Quran ni Allah akan angkat kedudukannya. Tapi kena ingat, dengan Quran yang diberikan juga Allah menjatuhkan kedudukan orang tu. Dia ada Quran, dia dilebihkan dengan rezeki Quran, tapi Allah jatuhkannya sebab Quran juga. Bila mana dia hafal Quran, dia bukan nak redha Allah, orang ni Allah jatuhkan dia. Bila dia hafal Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab dia hanya nak ikut kehendak mak dan ayah dia, Allah jatuh kedudukan dia. Tuhan tak mau, Allah nak hafal Quran, buat amal soleh kerana dia, bukan kerana hamba dia. Siapa lagi orang yang ada Quran, Allah jatuh kedudukannya? Orang yang baca Quran tak ikut makhraj huruf yang betul, tinggalkan tajwid, Allah jatuhkan dia. Setiap bacaan yang dia baca adalah dosa. Orang baca Quran nak dapat pahala, dia dapat dosa. Sebab apa? Sebab tak jaga tajwid, sebab tukar makhraj huruf. Siapa lagi orang yang Allah bagi Quran lalu dijatuhkan kedudukan orang itu, iaitu orang yang hafal Quran 30 juzuk lalu melupakan Quran. Kamu hafal 10 juzuk, 10 tu wajib ingat. Hafal 15 wajib ingat. Hafal 30 wajib ingat. Setiap ayat yang kamu lupa itu adalah dosa di sisi Allah. Kata Nabi, ketika aku diperlihatkan dosa umatku, tidak ada satu dosa yang lebih besar yang aku lihat melainkan satu kumpulan yang menghafalkan satu ayat Quran, summa nasitaha, lalu dia melupakan ayat itu. Atau kama qala. Tak boleh. Orang hafal Quran ni dia tak ada rehatnya. Dia tak ada rehatnya. Waktu lapang mula Quran, kan? Tengah semayang baca Quran. Habis semayang baca Quran lagi. Tasmi' Quran. Sentiasa hidup dengan Quran. Dia tak ada istilah pernah bekas hafiz Quran, tak ada istilah. Yang ada apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ada apa dia? Yang ada adalah orang ini meninggalkan Quran. Dia tak boleh kata, dulu saya bekas sekolah tahfiz, ataupun saya bekas hafal Quran, bekas belajar hafal Quran. Dia tak ada istilah bekas. Yang ada apa dia? Kamu adalah orang yang meninggalkan Quran. Dia kena sebut saya adalah orang yang meninggalkan Quran. Istilahnya tu. Dia tak ada hafal Quran 10 tahun, ulang 10 tahun, lepas tu tinggal lupa. Tak boleh. Dia kena sampai mati. Sampai mati. Jaga Quran sampai mati. Mati pun masih ingat Quran, ayat Quran, masih boleh baca Quran. Orang hafal Quran ni kalau betul-betul menjiwai Quran, nak tidur malam pun dia main ayat-ayat Quran dalam kepala otak dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Juzuk sebelah ya'tadziruna ilaikum, muka surat ada bawah, ada beberapa ayat-ayat bawah, minal a'rab. Kemudian muka surat sebelah wasabiquna al-awwalun, ayat bawah wa akharuna murjauna li amrillah. Muka surat sebelah walladzina takhadhu masjidan dirara, ayat bawah innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kemudian at-taibuna al-'abidun laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin. Tu baru betul yang ahli Quran. Nak tidur malam main ayat Quran duk main. Apa dia ayat tu tadinya? Sebelum tu apa dia? Tu. Bukan dalam kelas pun kita tinggal Quran. Keluar daripada kelas 3 kali tinggal Quran. Bukan dia. Tu bukan ahli Quran. Tu orang yang baca Quran kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad terpaksa. Ustaz ada, dia terpaksa baca. Mak ayah ada, terpaksa baca. Tak ada ustaz, tak ada mak ayah, tak ada siapa paksa dia. Syaitan paksa dia buat jahat, nafsu paksa dia ikut benda-benda larang. Nak macam tu. Orang hafal Quran ni dia kena menjiwai Quran di mana pun dia berada. Faham? Maka kelebihan keempat bagi orang yang menjadi pendamping Al-Quran adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia akan ditinggikan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan di sisi makhluk, di sisi manusia.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu orang tu guru hafal Quran dengan satu orang tu guru tak hafal Quran, dia tak sama dah. So hafal Quran dia boleh keluar dalil dan sebagainya. Hak tak hafal Quran dia boleh bagi terjemahan. Bukan nak merendahkan, tidak, tapi kedudukan tu dah tak sama dah. Begitu juga satu orang doktor perubatan ni hafal Quran dan satu orang tak hafal pun tak sama dah. Kepakaran dia berbeza, kebolehan dia berbeza, bakat yang ada tu pun berbeza. Allahumma salli alaihi. Orang masuk sekolah duk belajar mana-mana orang tak tahulah. Lepas tu nak masuk ambil SPM, dia terjah masuk setahun belajar ambil SPM. Setahun dia belajar. Dia pergi terjah. Dengan satu orang hafal Quran 30 juzuk, setahun nak ambil SPM, dia pergi ambil SPM. Sama tak dua ni? Tak sama. Orang ni setahun belajar ambil SPM, kawan ni setahun, tapi kawan ni hafal Quran. Tak sama. Tak sama. Hafal Quran dia boleh score lebih lagi. Sepupu Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia belajar Quran, dua-dua beradik buat syahadah. Setahun dia belajar SPM, setahun dia. Abang dapat 4A, adik dapat 7A. Masuk ambil star pula, dua-dua dapat jidan. Orang lain belajar dia tingkatan 1, dia pun belajar setahun dia. Tak sama. Allahu Akbar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan kelemahan daripada saya, hakikatnya semua dari Allah. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa faqihna wa faqihna wa qurbati lana fi dinina wa qut'an zawadi. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.